2. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu yang lalu telah kita bincangkan tentang mukaddimah. Ada beberapa perkara penting yang telah saya highlightkan. Antaranya kita bincangkan tentang huruf-huruf muqatta'ah, antaranya kita membincangkan tentang mukaddimah, di mana letak duduknya surah Yasin, apa tema besar, apa tema-tema sampingan, apa kelebihan surah Yasin, bagaimana pembahagian surah Yasin berdasarkan tema yang telah kita sebutkan, dan kita telah pun menyebutkan kita katakan tafsiran ayat yang pertama lah. Tafsiran ayat yang pertama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan tengok pada ayat yang kedua dan hingga ayat yang ke-6 insya-Allah, yang dalam masa 1 jam setengah ni insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan ataupun perbincangan tentang satu ayat tu, maka kita boleh boleh direct lah, terus bertanyakan soalan. Kalau rasa soalan itu agak umum, maka kita boleh tanya ataupun mungkin saya akan jawab di penghujung ni insya-Allah. Baik. Jadi kita masuk tadabbur surah yang kedua, tadabbur surah Yasin siri yang kedua, bermula pada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dan Yasin wal Qur'anil Hakim, yang ini maknanya demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenarannya yang tetap kukuh. Jadi daripada terjemahan ini kita tahu bahawa yang pertamanya perkataan ataupun huruf waw di depan perkataan Quran ini bukanlah bermaksud dan, tetapi dia membawa maksud sumpah, kerana terjemahannya itu adalah demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah. Al-Hakim disebut sebagai Hakim kerana mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap. Baik. Jadi yang pertama, perbincangan yang pertama adalah kita nak tengok sedikit berkaitan dengan sumpah, Al-Qasm ataupun kita kata qasam. Ini bukan berigit Al-Qasam, walaupun dalam kita dalam fatrah kata apa, isu berkaitan dengan Palestin, tentang hangat ni kita mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita insya-Allah. Tapi ini adalah qasm, yang ini menunjukkan ataupun maknanya itu adalah sumpah di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kepelbagaian uslub ataupun gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menerangkan sesuatu ataupun untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu perkara. Dan di antara uslub dan juga kaedah yang Allah datangkan dalam Al-Quran, Allah salah satunya adalah sumpah, Al-Qasm. Dan sumpah ini kalau di dalam Al-Quran kita nak mengenal macam mana kita nak tahu bahawa ini adalah sumpah ataupun tidak, antaranya adalah melalui huruf-huruf sumpah. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ada 3 huruf, yang mana 3 huruf ini boleh menjadi makna salah satunya adalah sumpah. Salah satu, kenapa saya sebut salah satu, kerana huruf waw sendiri saya sebutkan ada yang membawa makna sumpah, ada yang membawa makna waw yang menunjuk kepada dan. Sama juga ba. Ba ada juga yang membawa maksud sumpah, ada juga yang membawa maksud dengan. Bismillah kita katakan, yakni bismillah itu bukanlah sumpah, tetapi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ta, yang mana sebagai contoh dalam Al-Quran, kalau kita tengok di antara
tiga huruf sumpah ini, huruf yang mungkin paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk bersumpah adalah huruf waw. Yang paling banyak lah. Yang ini kita boleh tengok dan kita boleh lihat di dalam banyak surah-surah di dalam juzuk amma. Huruf waw. Wal asr, wadduha, wasyamsi waduhaha, wattini wazzaitun. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sumpah dengan waw. Antaranya wal asr. Baik. Yang kedua, huruf sumpah yang kedua adalah ba. Sebagai contoh, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Yang ini bersumpah. Yang ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat ini menceritakan tentang orang munafik. Mereka ni bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka ini benar-benar beriman. Kalaulah Nabi SAW ajak mereka untuk mereka berperang, nescaya mereka akan pergi berperang. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebaliknya. Mereka ini adalah orang-orang yang penakut. Dan huruf ta sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut qalu tallah laqad asarakallah wa alaina wa in kunna la khati'in. Yakni cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, ketika mana abang-abang dia dah tahu ataupun baru dapat tahu bahawa sebenarnya pembesar negeri Mesir pada ketika itu adalah Yusuf alaihi salam. Maka mereka pun mengatakan, demi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kamu berbanding kami, dan sesungguhnya kami ini berada dalam salah orang-orang yang mana melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Jadi itu adalah contoh macam mana kita nak kenal huruf itu adalah macam mana kita nak kenal perkataan itu ataupun ayat itu mengandungi sumpah, antaranya dengan adanya huruf waw, ba dan juga ta. Tetapi tidaklah juga semua yang ada waw, ba dan ta itu menunjukkan kepada sumpah. Itu kita kena faham. So macam mana kita nak tahu sumpah ataupun tidak? Satu, kita kenal huruf. Yang kedua adalah kita berpandukan kepada siap, berpandukan kepada konteks ayat tersebut. Kita sekarang ni lebih mudah. Sebab apa? Sebab kita ada terjemahan. Bila kita baca tu demi. Bila ayat sumpah je, selalunya didatangkan demi ataupun bersumpah dengan nama Allah dan sebagainya. Baik. So dalam sumpah ni, al-qasm ni, dalam Al-Quran ada dua elemen yang penting yang perlu kita ketahui untuk kita faham tentang mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sumpah. Iaitulah elemen yang pertama yang kita sebut sebagai muqsamu bihi, ataupun yang disumpah dengannya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, objek ke, masa ke, sesuatu perkara yang digunakan untuk bersumpah. Contoh dalam ayat ini wal Quran, maka Al-Quran itu adalah muqsamu bihi. Ia ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersumpah. Baik. Adapun muqsamun alaih, ia ini yang disumpah berkaitan ataupun berkenaan dengannya. Yang berkenaan dengannya. Yang ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan Al-Quran? Allah nak sebutkan tentang apa? Nak bawakan perkara apa? Kerana apa Allah sebutkan sumpah dengan Al-Quran? Maka jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala nak membenarkan kerasulan Nabi SAW. Innaka laminal mursalin. Sebagai contoh, kita katakan wallahi, demi Allah Subhanahu Wa Taala, saya sedang belajar. Sebagai contoh. Maka wallahi itu, yakni kita menggunakan muqsamu bihi, yang disumpah dengannya itu adalah nama Allah. Kerana kita manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai manusia kita tidak boleh bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa hadis Nabi SAW sebut man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Sesiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala maka ia telah kafir ataupun musyrik. Kerana apa? Kerana seolah dia menduakan Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini pencipta manusia dan juga makhluk keseluruhannya, maka Allah boleh menggunakan sumpah dengan masa sebagai contoh. Kerana apa? Masa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sesuatu perkara untuk disumpah, maka nak menunjukkan keagungan dan perkara itu adalah satu perkara yang besar ataupun penting. Sebagai contoh, kita nak faham tentang elemen sumpah ni, kenapa ia didatangkan sebagai contoh. Ya, ini kalau kita katakan seorang yang mana dia berniaga daripada pagi sampailah ke petang. Yang ini mungkin kita nampak dia adalah untung sikit-sikit. Tapi kita katakan dekat dia bahawa sungguh kamu ni memang berada dalam kerugian. Kamu ni memang rugi. Jadi orang itu akan balas, macam mana pula saya rugi? Saya ada untung ni. Maka kita sumpah, demi Allah, kamu rugi. Mungkin kerugian yang dimaksudkan itu contoh kerugian dari sudut yang lain. Kerugian mungkin masanya tak digunakan dengan betul. Kerugian dari sudut sepatutnya dia dapat buat lebih lagi. Ini kerugian-kerugian. Begitu juga ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang wal asr. Ya, ini kamu ini berada dalam kerugian. So apa yang membuktikan kita berada dalam kerugian adalah kerana masa kita yang berlalu. Ini untuk kita melihat kita ini berada dalam kerugian ataupun tidak, kita lihat masa kita yang telah berlalu. Adakah telah memenuhi kepada 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Asr. Jadi sebab itu Allah mendatangkan sumpah ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan perkara yang disumpah dengannya dan membawa mesej penting terhadap apa yang disumpah berkenaan dengannya. Dalam konteks ayat yang kedua ini, perkara yang agung itu adalah Al-Quran, wal Quranil Hakim, dan perkara yang besar yang ada di dalam Al-Quran, yang tercatat di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan kerasulan Nabi SAW. Jadi sebab itu Allah datangkan sumpah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan, dia panggil jawabul qasam. Yang ini apakah selepas itu, yang disebut sebagai muqsamun alaih. Jadi saya harap tuan-tuan boleh fahamlah. Kalau ada soalan boleh kita utarakan. Baik, apa peranan sumpah ini? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bersumpah? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mendatangkan sumpah sekalipun, kita dah tahu dan kita meyakini bahawa tidak akan ada keraguan, tidak akan ada perkara yang boleh menolak apa yang Allah sampaikan. Tapi Allah datangkan sumpah nak menunjukkan bahawa ini satu benda yang besar, satu benda yang penting, yang sering kali manusia ini sama ada dia tak menghiraukan ataupun dia menolak perkara tersebut. Jadi sebab itu manusia ini, ini golongan manusia ini dengan Al-Quran terutamanya, sekurang-kurangnya ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang beriman. Jadi mereka ini meyakini apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi datangnya Al-Quran dalam usul sumpah ini memberikan kekuatan kepada berita yang disampaikan. Jadi menguatkan lagi mereka. Zadathum imana. Yang ini tambah lagi keimanan dan keyakinan kepada orang yang beriman. Ada pula orang yang kedua, yang mana mereka ini, mereka telah beriman, tetapi dalam perkara-perkara yang mungkin perkara yang gaib, tentang kerasulan, tentang wahyu dan sebagainya, mungkin ada beberapa ada beberapa syak wasangka.
Maka didatangkan sumpah ini dengan sumpah, maka sumpah itu menghilangkan syak apa yang menjadi syak kepada orang atau golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, yang mana mungkin mereka ini belum lagi beriman, tetapi mereka mencari-cari kebenaran. Kebenaran tu seolah nampak kabur pada pandangan mata mereka, menyebabkan mereka ragu-ragu. Betul ke ni? Apa yang disebutkan ni? Betulkah Nabi ini adalah seorang Rasul? Maka Al-Quran dengan uslub sumpahnya itu maka menolak segala keraguan-keraguan tersebut. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir, iaitu golongan yang mana mereka ini bukan sekadar tidak beriman, tetapi mereka juga mengingkari. Maka ditegakkan hujah kepada mereka dengan Allah mendatangkan sumpah. Jadi mereka pun dah tak ada point dah nak balas. Tak ada hujah dah nak balas. Maka peranan sumpah itu sendiri telah, orang kata dalam bahasa ini kata telah cater semua jenis golongan manusia ketika mana berhadapan dengan risalah dan juga rasul dan juga risalah. Jadi peranan sumpah ini sangat penting di dalam Al-Quran, dan dalam ayat-ayat yang lain kita belajar di sini, tetapi tuan-tuan boleh apply kepada ayat-ayat yang lain, surah Al-An, surah Al-Duha dan sebagainya, bahawa setiap daripada surah itu ada golongan yang memahami. Bagi kita orang yang beriman, kita meyakini bahawa ini satu yang menguatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dengan kita memahami kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sumpah tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita melihat seterusnya, iaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal Quranil Hakim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Al-Quran. Yang ini kita bagi contoh, minggu lepas kita sebut tentang Alif Lam Mim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim zalikal kitab. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan kitab. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Al-Quran. Jadi sudah tentu ada signifikan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih sesuatu perkataan itu pada tempatnya, kerana ia sesuai pada tempat tersebut. Walaupun mungkin kita katakan Al-Kitab, Al-Quran ini mungkin maknanya lebih kurang sama aja, kan? Quran dengan kitab sama ajalah, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika memilih satu perkataan pada tempatnya itu, maka dia ada signifikan, dia ada sebab dia. Yang pertama, kita lihat perkataan Al-Quran itu sendiri. Perkataan Al-Quran ini tidak pernah digunakan oleh masyarakat, orang musyrikin pada ketika itu, masyarakat Arab ketika itu secara umumnya. Perkataan Al-Quran. Kenapa perkataan Quran ini? Dia daripada perkataan asal qara'a. Qara'a yang mana ditambahkan alif nun. Jadi Quran. Ya, ini setiap perkara yang ditambahkan dalam alif nun, ini dia menunjukkan kepada sesuatu yang bersangatan ataupun benda yang sering kali berlaku. Sebagai contoh kita katakan korban, qurba. Ini dekat. Bila kita katakan korban, ini orang yang melaksanakan ibadah korban dengan alif nun yang menunjukkan bahawa orang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan asal daripada perkataan ramidha, tambah alif nun, Ramadan, menunjukkan kepada panas, maka panasnya itu adalah panas yang bersangatan, hangat, panas. Jadi Quran, satu benda, qara'a, satu benda yang dibaca, bila ditambah dengan alif nun, maknanya adalah satu kitab yang dibaca, sering kali dibaca, diulang baca, tanpa ada rasa jemu, tanpa ada rasa lelah. Ya, ini sebelum datangnya Al-Quran, kenapa perkataan Al-Quran itu sendiri tak dikenali, tak digunakan? Kerana tidak ada kitab selain daripada Al-Quran yang mana manusia baca tak boring. Baca tak boring. Yang ini kalau kita tengok perkataan yang digunakan sebelum ini adalah makruh, satu benda yang dibaca.
Baik, sebelum tu saya tengok ada soalan yang berkaitan dalam chat ni. Ustaz, apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala banyak bersumpah dengan alam dalam Al-Quran? Matahari, bulan, siang, malam dan sebagainya. Dan apa kaitan dengan perkara yang disumpahnya selepasnya? Baik, saya bagi contoh tadi dah. Contoh antaranya waktu. Waktu asar. Contoh yang lain, waktu duha. Surah Ad-Duha ni kita tengok bahawa Allah ceritakan tentang bagaimana selepas beberapa fatarah terputusnya wahyu, Allah mendatangkan surah Duha nak menceritakan bahawa Allah tak pernah meninggalkan Nabi SAW. Allah kata wadduha wal laili idza saja. Ya, ini makna wadduha itu adalah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya yang tenang waktu duha kepada Nabi SAW. Ataupun Nabi SAW berada wal laili idza saja, pada malam yang pekat. Yang mana ketika mana Nabi menghadapi kesukaran, Allah kata di antara dua waktu sama ada senang ataupun susah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yani Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Duha ni adalah surah motivasi. Allah bersumpah dengan masa nak menunjukkan bahawa masa ini yang menunjukkan kepada waktu rasa senang, tenang, seronok, selesa, dan waktu malam yang pekat, gelap. Bila kita ada kesukaran, kesusahan kan, yang ni mata kita walaupun terbuka kita nampak, tapi jiwa kita seolah berada dalam kegelapan. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara dua masa ini sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Jadi begitulah dengan contoh-contoh yang lain. Waktu-waktu yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengannya, dia mempunyai signifikannya terhadap muqsamun alaihi terutamanya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan selepas itu. Baik. Apa perbezaan antara golongan yang syak dan golongan yang ragu? Baik. Golongan yang syak ini, kalau kita tengok dari sudut hierarki kefahaman seseorang manusia ni, ini dalam perbincangan usul fiqh dia ada sebutkan yang paling tinggi adalah yakin, keyakinan. Yang mana keyakinan itu dia akan ada dua lah. Ada ilmu yakin, ada ilmu yakin. Tapi yang paling tinggi yakin. Bawah yang pada yakin dia sebut sebagai zon. Yang mana kita boleh sebutkan, kita kata dalam persen tu 75%. 75% kita katakan. Zon ni maksudnya benda yang keyakinan itu lebih tinggi berbanding adanya keraguan-keraguan yang sedikit. Adapun syak, ini pertengahan, kita katakan 50%. 50%. Sebab tu saya sebutkan tadi syak ni lebih kepada golongan yang mana dia mungkin dah beriman tapi dia ada benda yang tak settle dalam kepala dia. Kata betul ke macam ni, betul ke macam ni. Jadi dia nak menghilangkan syak. Adapun keraguan, sebab kita syak ni pun kita sebut sebagai ragu. Tapi dalam istilah bahasa Arab, bawah daripada syak disebut sebagai waham. Benda yang keraguan itu lebih banyak berbanding yakin. 25% je yakin, yang lain ragu. Bawah daripada wahmun, yang ini disebut sebagai raib. Yang mana Al-Quran Allah kata la raiba fih, yang ini tidak ada langsung 0% keraguan. Raib ini menunjukkan keraguan disebabkan dia tak lagi beriman, tetapi disebabkan mungkin banyaknya sos, kefahaman yang menyebabkan dia tak berapa nampak jelas. Yang saya sebutkan tadi golongan yang masih lagi belum beriman, tetapi disebabkan apa? Disebabkan mereka tak nampak secara jelas apa sebenarnya yang nak dibawakan oleh Al-Quran, mesej-mesej oleh Al-Quran. Itu perbezaan di antara syak dan juga ragu. Baik. Sambung kepada apa yang kita sebutkan tadi. Istilah Al-Quran. Jadi istilah Al-Quran, ini hanya dikenali ketika mana turunnya Al-Quran. Begitulah juga dengan nama Nabi SAW. Kita tahu bahawa nama Nabi SAW Muhammad. Yang ini nama Nabi SAW. Sebelum daripada Nabi tidak ada orang yang pernah dinamakan dengan Muhammad. Al-Quran, sebelum daripada turunnya Al-Quran tidak pernah ada perkataan Al-Quran. Hanya ada perkataan makruh ataupun benda yang bahan bacaan qiraah. Tidak ada nama Al-Quran. Yang mana perkataan qara'a ini berbeza dengan perkataan tala. Tala yang kita kemudian menjadi tilawah. Kita sebut qira'ah tilawah.
Yang ini bacaan Al-Quran dan juga tilawah pun kita sebut bacaan juga. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, mudahnya qara'a ini membawa maksud read. Yang ini menunjukkan bahawa satu yang umum kepada semua jenis bacaan, sama ada yang tertulis ataupun yang tidak. Maknanya kadang-kadang ada benda yang tak tertulis. Contoh kita kata, oh, orang ni boleh baca pergerakan kita, boleh baca tindak tanduk kita. Ini kita kata perkataan itu adalah baca. Kalau dalam bahasa Inggeris kita katakan read. Ini kita baca tak semestinya benda yang tertulis, tetapi kita membaca sesuatu perkara yang mengikut tadabbur ataupun cara fikir yang mendalam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi SAW first kali, Allah kata iqra, baca. Nabi SAW sendiri kata ma ana biqari. Kenapa Nabi faham? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala kata baca, ya ini apa yang Allah datangkan, dan ini Al-Quran, benda yang tertulis. Tapi baca di sini lebih umum kerana Allah tahu waktu tu Nabi SAW tidak boleh membaca dari sudut benda yang tertulis kerana Nabi adalah ummi, maka baca dari sudut kehidupan manusia. Yang ini kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu profesional ke? Iqra bismi rabbika. Ilmu agama ataupun ilmu profesional. Khalaqal insana min 'alaq, berkaitan dengan sains. Semuanya kena balik kepada Allah Subhanahu. Adapun tilawah adalah pembacaan sesuatu yang tertulis. Kalau bahasa Inggeris kita sebut recite. Betulkan saya kalau saya silap penggunaan istilah ni. Sebab saya tak dah fasih dalam sudut bahasa Inggeris. Tapi yang tu kita boleh yang ni kita boleh bezakan di antara qara'a dan juga tala. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat ini, kenapa ia sangat signifikan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang Al-Quran yang turun secara live kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini turun kepada Nabi SAW kerana Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya, ini dalam bentuk qiraah. Jibril baca, Nabi SAW dengar. Kita bayangkan kalau ada orang yang baca kepada kita, dan kita baca, kita mendengar bacaan orang tu dan kita boleh sebut setiap satu tu dengan butiran yang lengkap. Dan bacaan speech yang dibacakan itu tidak mengandungi kecacatan walaupun tanpa dicatat. Dia faham tak? Ya, ini bila orang baca pada kita satu benda, dan kalau kita tulis, kita baca balik, ini mungkinlah itu pun kadang-kadang tak terlepas daripada kesilapan, tertinggal ayat dan sebagainya, perkataan. Tapi ini Al-Quran yang mana turun secara live kepada Nabi SAW tanpa ada catatan dan tidak mengandungi kecacatan. Yang mana ayatnya itu tidak pernah saling bertentangan. Semua sempurna. Jadi signifikannya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ataupun menggunakan perkataan Al-Quran kerana antaranya khitab, iaitu ditujukan kepada orang musyrikin. Nak sebutkan kepada orang musyrikin bahawa ini Al-Quran yang mana turun kepada Nabi SAW, bukanlah ciptaan Nabi SAW. Dan Quran yang turun secara live ini dia mempunyai sifatnya yang penting, iaitulah sifat Al-Hakim. Minta maaf kalau yang saya terpaksa mute kan. Jadi makna Hakim, apa makna Al-Hakim? Ya, inilah yang pertama, dia ada 3 makna. Sekurang-kurangnya makna Al-Hakim ini ada 3 makna. Pertama adalah Hakim ini menunjuk kepada satu benda yang terikat. Ibarat ikatan tali tu yang disebut sebagai Hakim. Yang mana dimaksudkan di sini Al-Quran itu dengan sifat hakimnya, iaitu susunan-susunan hurufnya, susunan-susunan ayatnya, susunan-susunan surahnya, walaupun turun secara live tanpa dicatat daripada Jibril kepada Nabi SAW, tetapi dia tidak ada kecacatan. Susunan hurufnya itu begitu cantik, sempurna. Susunan ayatnya juga begitu. Susunan surah yang kita sebutkan minggu lepas, dari sudut penurunan ataupun dari sudut mushaf, susunan surah itu mempunyai makna-makna yang sangat signifikan. Kerana apa? Setiap daripada apa yang ada dalam Al-Quran itu dia saling berkait, terikat di antara satu sama lain.
Makna hakim. Hakim juga membawa makna ketepatan. Yakni dengan gaya uslub bahasanya. Yang kita sebutkan tadi, uslub bahasa sebagai contoh tentang sumpah yang kita akan sebutkan nanti, tentang penegasan, pemilihan perkataan. Kerana apa di tempat ni Allah pilih perkataan ini? Contohnya perkataan Al-Quran tadi. Dan juga makna hakim juga membawa maksud keadilan. Yang ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini datang menetapkan hukum-hukum kehidupan manusia. Sama ada hukum di dunia ataupun hukum-hukum di akhirat. Siapa yang mana melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat keuntungan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dan begitu juga siapa yang mana melakukan keburukan, maka dia akan mendapat balasan terhadap apa yang dilakukan. Maka itu antara makna hakim, yang mana kita terjemahkan dengan makna bijaksana, kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ataupun hakim ini, gelaran kebijaksanaan, kita biasakan, ini kata Syekh Qutub, dia sebut bahawa kebijaksanaan ni adalah satu sifat yang mana kita berikan kepada sesuatu yang hidup. Kalau kita tengok Al-Quran kita yang berada pada diri kita sekarang ni, mushaf yang berada dengan kita sekarang ini adalah helaian kertas. Helaian kertas yang mana ada tertulis ayat-ayatnya. Walaupun helaian kertas itu adalah sesuatu yang tidak hidup, helaian kertas itu, tetapi isi kandungan Al-Quran itu mengandungi kebijaksanaan. Ini sesuatu yang hidup. Sebab itu Al-Quran itu boleh dimaksudkan ataupun boleh diberikan dengan sifat kebijaksanaan, yakni kerana Al-Quran itu sendiri adalah hidup. Al-Quran itu mempunyai roh. Satu perkara kita lihat dari sudut, kita tengok hari ini, orang yang mana betul-betul pegang dengan Al-Quran, yang mana kehidupannya dekat dengan Al-Quran, kita tengok kebiasaannya orang itu adalah orang yang bijaksana. Kita ada banyak contoh tentang anak-anak kita mungkin, anak-anak saudara kita mungkin, cucu-cucu kita, ataupun cucu kawan kita dan sebagainya, yang mereka ini dekat dengan Al-Quran. Kita nampak ada sesuatu yang berbeza dari sudut kebijaksanaan mereka. Kerana apa? Kerana kesan Al-Quran itu sendiri. Dari sudut yang lain, kita dapat fahami bahawa Al-Quran itu yang dianggap sebagai satu yang mempunyai ruh, yang menghidupkan, menunjukkan seolah manusia ini mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika mana kita ada sesuatu kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita, kita ambil Al-Quran, kita cuba berinteraksi dengan Al-Quran, insya-Allah Al-Quran akan respon terhadap permasalahan-permasalahan kita. Kerana Al-Quran itu sendiri mempunyai roh, yang ini ibarat satu yang hidup. Sebab itu boleh dinamakan dengan hakim, dengan satu yang bijaksana. Kerana asal daripada perkataan hakim ini adalah kepada satu yang bernyawa, manusia. Yang ini mempunyai sifat hakim, bijaksana, kerana bernyawa. Dan begitulah Al-Quran yang mempunyai roh. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ketiga. Allah menyebutkan innaka laminal mursalin. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh kemukakan ya. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutuskan. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, daripada rasul-rasul yang telah diutuskan. Baik. Tengok pada ayat yang ketiga ini. Perkara pertama yang kita nak bincangkan adalah dari sudut gaya bahasa juga, tapi bukanlah sumpah. Ya, ini perkara yang kedua antaranya, iaitu penegasan. Yang mana Al-Quran ketika mana nak membenarkan kerasulan Nabi SAW, tidak hanya menggunakan sumpah dengan Al-Quran, tetapi juga mendatangkan dengan penegasan. Ada dua penegasan di sini. Innaka, in itu menunjukkan kepada huruf-huruf yang membawa maksud penegasan. Dan begitu juga lam. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil harfut taukid. Ini kita nak menyatakan sesuatu dengan tegas. Sesungguhnya
Nabi SAW ini sememangnya, tadi dah sesungguhnya, lam pula, yang ini sememangnya daripada kalangan rasul-rasul yang diutuskan. Ini ada dua penegasan. Jadi kenapa didatangkan dua penegasan? Kata para ulama tafsir, antaranya sebab tadi kita sebutkan bahawa Al-Quran ini datang dan turun, ada banyak golongan-golongannya yang berdepan dengan Al-Quran, berdepan dengan risalah ini. Penerimaannya itu bagaimana? Ini didatangkan penegasan bukan satu tetapi dua. Nanti nak menunjukkan bahawa Nabi SAW ini benar-benar Rasul. Bukanlah seperti mana yang disangkakan oleh musyrikin Quraisy pada ketika itu, yang mana mereka menolak kerasulan Nabi SAW. Hanya kerana Nabi juga berjalan bersama mereka di pasar. Hanya sahaja Nabi juga makan seperti mana mereka. Jadi mereka kata, macam mana boleh Rasul seperti ini? Ini patutnya Rasul ini daripada kalangan malaikat ataupun sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan penegasan, menunjukkan kerasulan Nabi SAW itu dibenarkan melalui sumpah terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kitab yang agung. Di dalam Al-Quran itu Allah datangkan pula penegasan. Al-Quran itu kitab yang agung, yang hakim, dan kemudian datang pula gaya bahasa dengan penegasan menunjukkan bahawa telah hilang sebarang keraguan, telah hilang sebarang syak. Tidak ada lagi hujah-hujah yang nak mengatakan bahawa Nabi SAW ini bukanlah seorang rasul. Jadi kita nak merasai macam mana sumpah, macam mana penegasan ini memberi kesan ini. Yakni kalau kita dapat kita dipanggil dalam bahasa Arab tazawwuq, yakni kita merasai bahasa itu. Kerana orang dulu, sebagaimana yang saya sebutkan dalam mukaddimah, yang mana orang musyrikin ini, orang Arab jahiliah dulu, mereka terkenal dengan syair, dengan bahasa, ketinggian bahasa. Jadi bahasa ini sangat dekat dengan mereka. Jadi satu bahasa yang tinggi, yang mempunyai kefasihan dengan gaya bahasanya yang pelbagai, yang menunjukkan pula kepada sumpah dan penegasan, menyebabkan mereka ni tidak ada hujah lagi untuk nak berhujah bagi orang-orang yang mengingkari terutama. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innaka. Ini persoalan yang penting untuk kita jawab. Kenapa khitab? Ini makna khitab ini adalah ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Kenapa selepas 10 tahun, kita sebutkan bahawa ayat surah ini antara surah yang awal turun ketika mana fasa yang terakhir dakwah Nabi SAW. Kenapa selepas 10 tahun Nabi SAW menjadi Rasul, Allah masih lagi menyebutkan sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah Rasul? Adakah Nabi SAW tak mengetahui? Kalau kita katakan ayat ini ataupun surah ini diturunkan di awal-awal dakwah Nabi SAW, kita rasa relevan juga. Innaka, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kamu. Tapi kenapa Allah sebutkan selepas 10 tahun Nabi SAW? Kira-kira 10 tahun selepas Nabi SAW menjadi Rasul, bahawa sesungguhnya kamu wahai Nabi SAW adalah Rasul. Kerana yang pertama sudah tentulah ia menunjukkan pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sebutkan 3 tahun yang terakhir, ramai daripada kalangan orang musyrikin ketika itu mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW, dan dikatakan tidak ada orang yang menerima dakwah Nabi SAW secara terang-terang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada Nabi SAW pengiktirafan kerasulan Nabi SAW bukanlah kerana adanya orang yang mengikut Nabi SAW, tapi pengiktirafan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan nanti dalam kisah Ashabul Qaryah. Ini mereka sebutkan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Tuhan kami tahu bahawa sesungguhnya kami ini diutuskan kepada kamu. Kamu tak iktiraf kami sebagai rasul tak apa, tapi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala ya'lamu,
Allah Subhanahu Wa Taala tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kerja-kerja buatkan. Jadi nak sebutkan kerja-kerja dakwah ni kadang-kadang memang mendapat celaan yang juga hinaan daripada orang-orang yang dengki dan juga orang-orang yang mengingkari, tak suka kepada kerja dakwah ni. Tetapi orang yang mana tetap teguh, yang ini mencari pengiktirafan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran. Dan juga kita sebutkan ia sebagai bentuk motivasi. Yang ni yang saya sebutkan minggu lepas, yang ni antara makna Yasin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, yang ini antaranya disebutkan oleh para ulama, maknanya ya sayyidil bashar, ya insan, wahai manusia, wahai tuan ataupun ketua kepada sekalian manusia. Kenapa Allah memanggil Nabi SAW? Kerana Nabi berada dalam keadaan yang seolah-olah ini rasa dakwah ini satu benda yang berat dan Allah Subhanahu Wa Taala nak memotivasikan kepada Nabi SAW. Kalaulah mereka mengatakan kepada kamu orang yang gila, kalaulah mereka mengatakan kamu orang yang ahli sihir, mereka mengatakan kamu pelbagai lagi cacian dan makian, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW untuk tarik Nabi SAW keluar daripada terkepung dengan propaganda-propaganda yang diletakkan oleh orang musyrikin. Ini sebagai bentuk motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kenapa ditujukan kepada Nabi SAW? Kerana tak ada guna nak sebutkan kepada orang musyrikin, kerana mereka mengingkarinya. Jadi sebut kepada Nabi SAW walaupun sebenarnya ditujukan kepada Nabi SAW, tapi ayat ini ataupun tujuan itu adalah untuk ataupun berkehendakkan kepada Quraisy. Dia ibarat macam ni. Kalaulah kita mungkin mengajar kan, mungkin ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan ini sebahagiannya adalah guru. Yang mana bila kita menjadi guru, kadang-kadang ada murid yang mana baik, kadang-kadang ada murid yang nakal lah kita katakan. Yang ni kita cakap tak nak dengar juga. Yang ni kita cakap dengan dia pun dia tak mau nak dengar. Jadi kita cakaplah kepada murid yang baik. Kalau pelajar yang baik ni sepatutnya pelajar yang dengar cakap, pelajar yang hormat guru. Walaupun kita cakap dengan pelajar yang baik, yang mana mereka dah buat dah pun benda tu, tapi sebenarnya kita berkehendakkan untuk tujukan kepada pelajar-pelajar yang nakal supaya mereka sedar perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada Nabi SAW, tetapi berkehendakkan nak mengatakan, wahai Quraisy, kamu tak percaya ini Muhammad ini Nabi, aku datangkan sumpah dan aku tegaskan bahawa beliau adalah Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innaka la minal mursalin. La tadi kita sebut penegasan min. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan min? Apa signifikannya? Satunya Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa Nabi SAW dan juga rasul-rasul sebelumnya mempunyai kesatuan di dalam dakwah mereka. Mereka ini adalah satu kapal. Nabi ini sebahagian min tab'id, ini sebahagian daripada mereka. Ini apa yang dibawa oleh mereka ini adalah satu, yang dakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah untuk mengagungkan akhlak yang mulia. Dan dalam masa yang sama kita sebutkan tadi motivasi, nak sebutkan kepada Nabi SAW bahawa Nabi tidak keseorangan dalam menghadapi cabaran dakwah. Kalau Nabi SAW dakwah pada 3 tahun terakhir ini tidak mempunyai seorang pun yang mengikuti Nabi SAW, maka nanti Allah sebutkan tentang juga Nabi Nuh AS, cerita tentang kapal. Juga Nabi Nuh AS antara Rasul yang mana tidak ramai orang yang mana mengikuti dakwah baginda. Jadi min itu sendiri menunjukkan bahawa kesatuan Nabi dan para Rasul tidak terpisah dari sudut apa yang mereka bawa. Dan dalam masa yang sama Nabi SAW ini sebahagian daripada mereka, ini apa cabaran yang mereka lalui, cabaran yang Nabi SAW lalui, maka cabaran tersebut pernah dilalui oleh orang-orang yang sebelumnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan,
innaka laminal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan mursal dan bukan perkataan rasul. Ada beza perkataan mursal dan juga rasul. Kenapa? Kerana mursal ini membincangkan ataupun nak menggambarkan daripada siapa diutuskan untuk menyampaikan risalah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan mursal. Allah nak tegaskan bahawa Nabi SAW ini sememangnya utusan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana diketahui? Ini daripada Al-Quran yang hakim. Sedangkan Rasul menunjukkan kepada siapa diutuskan atau apa butiran risalah ya daripada utusan tersebut. Ini kalau kita boleh ibaratkan mursal ini, ibaratnya kalau seorang raja yang mana dia utuskan dia punya menteri ke ataupun kita panggil apa, bendahara ke, yang mana tugas dia untuk menyampaikan risalah kepada menyampaikan berita daripada raja. Jadi dia ini disebutkan mursal daripada raja tersebut. Jadi apabila dia adalah utusan daripada raja tersebut, jadi apa yang disampaikan ataupun apa kehendak raja tersebut, maka dia nak kena sampaikan. Dia tak boleh tiba-tiba nak tokok tambah kata, oh raja sebut A, dia sebut A dan B. Ini dia adalah mursal, datang daripada siapa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan mursal ini nak menunjukkan bahawa Nabi ini hanyalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah Nabi ini yang menciptakan Al-Quran. Bukanlah Nabi ini yang mana yang menulis Al-Quran. Bukanlah Nabi ini yang mereka-reka Al-Quran. Kerana dia ini ibarat bendahara itu tadi, yang mana dia menyampaikan butiran-butiran risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut daripada siapa ia didatangkan. Mursal. Manakala Rasul adalah kepada siapa? Rasulullah. Rasul Allah Subhanahu Wa Taala sebut laqad ja'akum rasul min anfusikum. Yang ini rasul kepada siapa? Daripada siapa? Daripada kalangan kalian. Yang ini kepada siapa? Apa yang dibawa oleh rasul. Yang ini risalah. Tapi mursal menunjukkan bahawa Nabi SAW ini datang ataupun diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan mursal. Kerana dia adalah maf'ul bih. Kalau itu kita nak cerita dari sudut bahasa Arab. Ini orang yang diutuskan. Baik. Jadi itu perbezaan. Dan kita melihat ayat 2 dan juga ayat 3 ini adalah dua ayat yang berkaitan. Bagaimana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala boleh terbit daripada kalangan hati manusia, boleh sampai mengesani orang Quraisy walaupun mereka tak beriman, apabila adanya Al-Quran, risalah dan adanya juga Rasul. Yang mana kedua-dua ini insijam. Kedua-dua ini berkaitan dan juga dia boleh berhubungan. Kita hari ini, kita mempunyai Al-Quran. Tetapi kita kurang mempunyai Rasul. Ini Rasul dari dalam bentuk ataupun makna utusan untuk menyampaikan Al-Quran itu ke dalam masyarakat. Ini nak menyampaikan Al-Quran pula ada juga masalahnya. Dari sudut nak menyampaikan dengan keikhlasan, nak menyampaikan dengan benar-benar dari sudut amalan dan sebagainya. Maka apabila bergabung di antara risalah, mesej dan juga messenger, risalah dan juga rasul ini, maka pada waktu inilah akan terbitnya hidayah kepada diri manusia. Nabi SAW tidak hanya diberikan Al-Quran, tetapi Nabi SAW membawa karakter seorang Rasul yang mana menyebabkan orang nak mendekati agama. Nabi SAW dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hanyalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menyampaikan Al-Quran, iaitu merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam raja daripada segala raja. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ada persoalan ke? Kalau ada persoalan, ada perbincangan, saya alu-alukan lah. Ada ke? Kalau ada yang nak unmute ke, nak cakap sikit sebelum kita sambung. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ustaz, skrin yang tadi tu boleh ulang lagi sekali tak Ustaz? Saya nak see. Oh, okey. Ni. Yang ni. Terima kasih Ustaz. Okay. Baik. Okey, sudah. Terima kasih Ustaz. Okey. Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada Sekejap. Bila sebut Rasul tu, saya pun ada on off time, takut terlepas point. Dengan Nabi tu, macam mana maksudnya? Sebab biasa-biasa kita belajar, Rasul selepas dia umur 40 and then dia dia buat dakwah kepada semua. Dia belajar dulu lah. Lepas tu Nabi untuk diri dia saja. Tapi saya rasa saya rasa lah kita dah belajar baca-baca ni sebenarnya bukankah kita ni dakwah kepada semua sekali, bukan untuk diri kita saja. Jadi boleh tak Ustaz bagi explanation? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada saya tengok di sini nama Puan Mila. Soalan-soalan yang bagus. Saya sendiri waktu belajar di peringkat sekolah menengah tu dulu, memang kita ada maksud Rasul itu dengan orang yang menyampaikan risalah, manakala Nabi itu adalah untuk diri dia sendiri. Tapi makna ini makna yang kurang tepat. Minta maaf, saya minta izin sebab ada orang ketuk pintu sekejap. Minta maaf sekejap. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan atas gangguan sekejap ni. Baik. Rasul bezanya dengan Nabi, Rasul dengan Nabi asasnya tidak ada beza dari sudut menyampaikan. Kita tengok Nabi SAW sebut, Ballighuni walau ayah. Kalaulah seorang yang mana manusia biasa, kita ini pun sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW suruh untuk kita menyampaikan apa yang kita dengar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Nabi SAW sebut dalam hadis, Naddarallahu mri'im. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, memberikan cahaya kepada orang yang mana dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ini benar, perkara yang benar yang dia dengar kepada orang yang lain. Menunjukkan bahawa ada kelebihan dalam ayat Al-Quran, wal takum minkum ummatin. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hendaklah kamu menjadi umat yang mana menyampaikan perkara yang ma'ruf, meninggalkan perkara yang mungkar, menyuruh kepada meninggalkan perkara yang mungkar. Menunjukkan bahawa kalaulah manusia biasa, dalam hadis, dalam Al-Quran sendiri menyebutkan untuk disampaikan kepada manusia, ini kan pula Nabi. Ini makna ataupun takrifan yang mengatakan bahawa Nabi ini untuk diri sendiri adalah takrifan yang tidak tepat ataupun kita katakan tidak benar. Jadi Rasul dan Nabi kedua-duanya adalah perlu menyampaikan, cuma bezanya apa? Rasul ini didatangkan dengan risalah yang jadid, risalah yang baru, perkara yang baru. Adapun Nabi adalah orang yang menyambung risalah yang telah diberikan kepada Rasul yang sebelum. Boleh Okey, baik Ustaz. Sebab ada istilah dalam Quran juga, sometimes dia guna Rasul kepada Muhammad kan, sometimes dia guna Nabi. Itu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Itu penggunaan istilah Rasul dan Nabi kepada Nabi SAW pun menarik kalau kita nak bincangkan lah. Kerana dalam Al-Quran, Allah sebutkan nama Nabi SAW ni hanya 4 kali saja. Yang lain Allah Subhanahu Wa Taala gunakan Rasul, yang lain Allah Subhanahu Wa Taala gunakan Nabi. Tapi itu mungkin dalam pembincangan yang lain lah. Baik.
Baik, terima kasih kepada soalan yang baik. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ala siratim mustaqim, iaitu yang tetap di atas jalan yang lurus. Yang ini jalan yang menunjukkan kepada siratul mustaqim dalam kata apa, kurungan itu menunjukkan kepada agama Islam. Baik. Yang pertama, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ala siratim mustaqim? Sedangkan kita baca dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah, setiap hari 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan jalan yang lurus. Tetapi tidak ada pun perkataan ala. Kita tak kata ihdina ala siratal mustaqim. So apa signifikan Allah meletakkan perkataan ala di tempat ini? Ini kalau kita tengok dalam ayat Al-Baqarah pada permulaan, awal-awal ayat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya orang yang bertakwa ni, keimanan kepada Allah, serai solat, infak, beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab yang terdahulu, beriman pada hari akhirat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akhiri ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang ini selepas Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, orang yang melalui perkara-perkara yang membangkitkan ketakwaan seseorang itu, orang itu Allah kata mereka inilah orang yang berada di atas hudan, di atas petunjuk. Maka menunjukkan di sini perkataan ala yang kita sebut sebagai harful jar ini, bukan semata-mata berada di atas, tapi dia membawa maksud periktirafan yang menunjukkan bahawa Nabi SAW dan juga rasul-rasul yang terdahulu daripada kalangan rasul, mereka semua ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan yang benar. Walaupun Nabi SAW kemungkinan rasakan bahawa ramai orang yang mentohmah Nabi SAW. Dia sebutkanlah dalam minggu lepas, yang ini suasana ketika mana ayat ini turunkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar mengiktiraf Nabi sebagai salah seorang rasul, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kerja buat Nabi SAW ni, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi telah sampaikan itu merupakan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan yang lurus. Dan kenapa kita ketika mana kita sebut ihdinas siratal mustaqim tak ada ala, kerana itu adalah permintaan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di atas jalan yang lurus, tetapi para rasul, para nabi ini Allah dah iktiraf mereka telah pun berada di atas jalan tersebut. Maka apa peranan kita? Peranan kita adalah mengikut mereka. Sebab itu cerita tentang pemuda hujung kota. Apa dia kata kepada Ashabul Qaryah? Ini ikutlah mereka. Ini ikutlah para rasul tersebut. Kerana apa? Kerana mereka ni telah berada di atas jalan yang lurus. Para nabi ni telah berada di atas jalan yang lurus. Ini kita dalam agama ni kita tak perlu nak ada rujukan, makna rujukan ni makna kita tidak perlu kepada yang lain selain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dan juga apa yang Nabi sampaikan dengan kefahaman yang diterangkan oleh para ulama. Ini kita tak perlukan lagi anasir-anasir yang lain. Kerana apa? Kerana ini adalah pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kerasulan para rasul dan jalan yang mereka tempuhi. Ini bukan sekadar Nabi SAW, tapi Allah mengiktiraf ke semua para nabi tersebut kerana mereka ini berada dalam satu kapal. Ini kesatuan dari sudut dakwah mereka. Baik. Ala sirat. Apa makna sirat? Baik, dari sudut bahasa sirat ini,
makna dalam bahasa Arab adalah ibtala'a. Yang ini kita menelan. Contoh kalau saya minum air kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak izin. Yang ini ketika mana kita menelan sesuatu, kita menelan air bila kita minum, kita telan tu dia lalu ikut kerongkong kita ni. Terus je turun ke masuk ke dalam badan kita. Jadi itu makna sirat. Yang ini menunjukkan kepada menelan sesuatu. Ini menunjukkan kepada perbuatan menelan sesuatu. Jadi bila kita telan sesuatu ni, dia apa yang kita telan tu laluan dia itu adalah lurus, jalan yang lurus. Dan sirat ini kita sebutkan bahawa dia telah membawa maksud jalan yang lurus. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pula mustaqim? Kerana jalan yang lurus itu nak bawa kita ke mana? Itu persoalan. Lurus itu lurus ke mana? Apa keadaannya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut siratal mustaqim, makna mustaqim lurus ke mana ni? Kita lihat perkataan mustaqim itu sendiri yang mana berasal daripada perkataan qama. Qama dalam bahasa Arab maknanya bermaksud berdiri. Contoh kalau saya sedang duduk, tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin sedang duduk di atas kerusi. Kalau saya bangun daripada tempat duduk saya, tuan-tuan perhatikan, puan-puan perhatikan di sudut arah pergerakan saya. Yang ini duduk kemudian berdiri. Pergerakan saya ke mana? Pergerakan daripada duduk kemudian ke atas, diri. Maksudnya pergerakan itu adalah ke atas. Jadi menunjukkan bahawa siratal mustaqim ini, lurus itu lurus ke mana? Lurus ke atas. Apa makna lurus ke atas? Yang ini lurus kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada atas, yang inilah Al-Quran. Sebab itu antara makna siratal mustaqim itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Maka jawapannya zalikal kitab. Makna siratal mustaqim itu antaranya adalah Al-Quran. Dan kenapa disebutkan mustaqim? Kerana sesuatu yang berdiri, dia menunjukkan kepada kesempurnaan. Kita katakan bangunan yang megah berdiri. Kita tak kata bangunan yang masih dalam construction, kita tak kata bangunan yang megah berdiri. Dah siap, dah sempurna baru kita katakan bangunan yang megah berdiri. Sebagai contoh. Orang Arab ni bila keadaan berdiri ni, dia menunjukkan kepada kesempurnaan. Dan sebelum nak menuju kepada kesempurnaan itu, bila kita sebutkan mendirikan, sebab itu Al-Quran sangat precise. Kita kata ketika mana Allah kata wa aqimus solah. Yang ini mendirikan solat. Allah tak kata melaksanakan solat. Kerana solat itu satunya perlu dilaksanakan dengan sempurna. Dan yang kedua, untuk mendirikan solat, dia ada step-step. Macam kita nak mendirikan bangunan, dia ada step-step dia. Adanya sebelum solat, adanya selepas solat, semasa solat, selepas solat dan sebagainya. Jadi jalan yang lurus ini juga dia mempunyai tahapan-tahapannya. Yang ini kita nak menuju kepada ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia ada tahap-tahap dia. Yang memerlukan mustaqim, yang juga membawa maksud istiqamah untuk kita nak menuju kepada kesempurnaan. Jadi saya nak bagi nampak jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan maksud siratal mustaqim ni. Saya bawa satu analogi yang disebutkan oleh Hamka. Ini satu yang menarik. Beliau menyebutkan kita nak faham makna siratal mustaqim. Yang ni makna saya sebutkan tadi, jalan yang lurus, jalan yang ke atas, benda yang sempurna ni. Macam orang kata apa? Macam mana nak connect kepada semua benda ini? Kata Hamka, yang ini kita ibaratkan kita sedang berdiri di tanah landai. Tanah landai, kita sedang memerhatikan kepada puncak bukit. Kita duduk di bawah, di tanah bawah, kita tengok ada bukit, kita perhatikan puncak bukit tu. Ini dalam
mata pandangan kita ni, mata kasar kita, kalau ketika mana kita melihat puncak bukit tu, dengan kita membuang semua suasana ataupun scene yang berada di tepi tu, kita nampak puncak bukit itu adalah lurus di depan mata kita. Ini kita nampak lurus. Sebab apa? Sebab kita nampak itu adalah tempat yang tinggi. Kita nak menuju kepada tempat yang tinggi. Kita nampak jelas destinasi itu, kita nampak. Sebab itu nama Sirat saya sebutkan tadi, destinasi yang nampak jelas tujuannya. Kita dah nampak dah di atas tu. Sebab apa? Sebab dia berada tinggi di atas. Dan kita tahu ketika mana kita nak pergi ke atas tempat yang tinggi itu, kita tak boleh terbang terus pergi ke atas tak. Kita kena melalui tahap-tahap ketinggian sebelum kita sampai kepada tempat yang paling tinggi. Dan kita tahu setiap daripada tahap yang kita lalui itu bukan jalannya lurus. Tetapi jalan kadang-kadang kita kena pusing kiri kanan sebelum nak sampai ke atas bukit. Cuma disebabkan kita dah nampak daripada bawah jelas matlamat kita nak pergi kepada satu tempat yang tinggi, walaupun kita dah pusing. Kalau naik kereta lah kan, sebagai contoh kan, nak naik Cameron Highland kan. Ini kita dah pusing-pusing, kereta kita tahu walaupun kita jalan kiri kanan, kita tetap nak jalan sampai pada tujuannya adalah lurus daripada bawah yang kita nampakkan tadi. Dan bila kita sampai ni, bila kita istiqamah, walaupun mungkin kita ada bengkang-bengkok jalan kita, maka kita akan sampai kepada akhirnya destinasi, menuju kepada kesempurnaan. Ini satu analogi yang bagi saya cukup cantik, yang mana yang disebutkan oleh Hamka. Ini makna Siratal Mustaqim adalah satu jalan yang kita nampak jelas tujuannya dalam diri kita. Kita nampak tujuannya itu adalah satu tujuan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu makna Siratal Mustaqim itu sendiri dalam Al-Quran, ketika mana tuan-tuan dan puan-puan jumpa perkataan Siratal Mustaqim, dia membawa maksud Islam. Tadi kita tengok terjemahannya Islam ataupun Al-Quran. Dan di sini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan alif lam. Alif lam ini maknanya dia membawa maksud makrifah, sesuatu yang diketahui ataupun yang khas, sesuatu yang khas. Kalau dalam bahasa Melayu mudah kita katakan kata nama khas. Maka bila tidak ada alif lam, dia menunjukkan kepada nakirah. Yang ini menunjukkan kata nama umum. Makna Siratul Mustaqim ini apa sahaja, bukan sekadar Islam dan Al-Quran. Kesan kepada Islam dan Al-Quran itu juga termasuk dalam Siratul Mustaqim. Yang inilah menunjukkan kepada akhlak Nabi SAW. Karena akhlak Nabi SAW tak terlepas daripada norma yang baik dalam Islam dan apa yang disebut dalam Al-Quran. Cuma ketika mana Allah mengumumkan tidak ada alif lam dalam perkataan Siratal Mustaqim, sebagaimana kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kerana kita meminta untuk mendapat Islam dan Al-Quran. Daripada Islam dan Al-Quran kita tahu akhlak Nabi SAW. Tapi kata Ibn Ashur, dia kata tidak ada alif lam ini menunjukkan bahawa Siratal Mustaqim ini makna umum. Apa sahaja yang membawa manusia kepada jalan yang lurus, Islam, Al-Quran, akhlak Nabi SAW, maka semuanya itu termasuk dalam jalan yang lurus. Apa signifikannya kepada orang musyrikin? Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dalam ayat ini secara tersiratnya, kalaulah orang musyrikin ini tidak mahu beriman kerana mereka menolak Al-Quran, kalaulah mereka tidak mahu beriman kerana mereka menolak agama yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam, Nabi sebagai Rasul, cuba kamu perhatikan akhlak Nabi SAW. Kamu tak akan mendapati, dan kamu juga tahu dan kamu juga mengiktiraf bahawa akhlak Nabi SAW ini menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW ini sedang berada di atas jalan yang lurus. Kalau kamu tak mau tengok isi Al-Quran, kalau kamu tak mau mengiktiraf Nabi sebagai seorang Rasul, kamu lihat kepada akhlaknya. Dia berada bersama dengan kamu 40 tahun sebelum daripada menjadi Rasul. Kamu dah berada bersama dengan dia. Kamu mengiktiraf dia sebagai Al-Amin. Dan sepatutnya kamu dah tahu bahawa Nabi SAW ini berada di atas jalan yang lurus. So apa lagi hujah untuk kamu tidak mengikut Nabi SAW?
ihdinas siratal mustaqim. Ala siratin mustaqim. Kemudian, baik, sebelum daripada kita masuk ayat yang kelima, ini sedikit lataif lah. Ini dari sudut pemilihan perkataan. Yang ini bila dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan jalan, jalan kita katakan jalan yang lurus, jalan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya menggunakan dua perkataan yang selalu mungkin kita pernah dengar, iaitu perkataan sirat yang kita sebutkan tadi dan juga perkataan sabil. Ini jalan yang juga maksud jalan. Apa beza kedua-duanya ini? Yang ini yang pertama, perkataan sirat ini semuanya adalah positif. Dalam Al-Quran dia membawa maksud positif. Tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirat ni pada makna negatif. Manakala sabil ada yang bermaksud negatif. Sebagai contoh Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina kerana ia merupakan satu fahishah, satu dosa yang amat memaklukan, menjengkelkan, dan juga jalan yang ini selain daripada perkahwinan, maka dia adalah jalan yang wasa'a sabila. Tapi dalam Al-Quran tak ada perkataan sirat yang Allah Subhanahu Wa Taala guna pada bentuk yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua bezanya, as-sirat ini tidak ada dalam bentuk jamak ataupun dalam bentuk plural. Manakala sabil dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk jamak yang jamaknya itu menjadi subul. Contohnya dalam suratul Maidah ayat yang ke-16 Allah kata yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah tak menjamakkan sirat, tapi dalam ayat yang sama Allah menjamakkan subul. So pertanyaan yang kita kena sering tanyakan, apa bezanya antara perkataan ini dengan perkataan ini? Sedangkan kedua-duanya membawa makna ataupun terjemahan yang sama. Ini jalan. Maka kita dapati bahawa sirat ini adalah maknanya satu jalan yang lurus, yang besar dan juga luas. Manakala sabil adalah jalan lurus yang kecil di atas sirat. Mudah faham saya bagi analogi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini kita berada di atas highway, katakanlah highway plus. Rindu nak naik highway plus ni, lama tak balik kampung. Saya orang Kedah kan. Jadi selalulah nak highway plus. Yang ini kita nak highway plus, kita tahu jalannya itu lurus. Jalannya itu lurus dan jalannya itu besar, jalannya itu luas. Tapi di atas highway tu kan kita ada lane gitu. Kita ada lorong, ada lorong kanan, ada lorong tengah, ada lorong kiri. Yang mana lane ataupun lorong itulah yang kita sebutkan sabil. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jamakkan sirat kerana jalan yang lurus yang besar itu hanya satu. Nak sampai kepada destinasi siratul mustaqim, ketinggian di sisi Allah tadi yang kita sebut itu satu. Dan sebab itu juga Allah tidak pernah mendatangkan dalam bentuk negatif. Kerana jalan yang satu itulah jalan yang membawa manusia sampai kepada destinasi yang sebenarnya. Tetapi lorong ketika mana berada di atas jalan yang lurus itu banyak. Sebab itu jalan kebenaran pada kita ini adalah satu dan luas, tapi mempunyai banyak lorong-lorong kebaikan. Jangan kita menafikan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ada manusia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan melalui lorong sedekah. Ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan dari sudut lorong keilmuan. Ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dari sudut lorong kebaikan, dari sudut ibadah solat, ibadah berbuat baik kepada ibu bapa, ibadah zakat dan sebagainya. Dan setiap daripada lorong-lorong itu mempunyai tujuan yang sama untuk sampai destinasi, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Siratal Mustaqim. Dan begitu jugalah yang menariknya kita melihat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika kita nak mengajak manusia kepada kebaikan. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kita nak mengajak orang ke
atas jalan sabil. Sebab itu bila kita sebut sabilillah, sabilillah ni banyak. Bila kita asnaf fi sabilillah, ada maksud mereka yang pergi mengaji, belajar dan sebagainya. Ini sabili rabbik ini, cara kita berdakwah kepada orang ini, kita melihat kepada diri dia. Dan kita tahu penerimaan dia itu juga berbeza. Ibarat kita duduk atas highway tadi. Ada orang yang mana mungkin berada di lane kanan. Laju bawanya. Penerimaannya itu laju. Sebagaimana Abu Bakar. Ada orang yang pertengahan. Sederhana. Bagaimana Saidina Umar. Ada orang yang lambat di kiri. Macam lori bawa slow je. Kemudian baru terima Islam. Macam Abu Sufyan. Dan kesemuanya itu mengikut lorong-lorong masing-masing dan kepada satu matlamat yang sama, iaitulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu satu, tapi lorong-lorong kebaikan itu banyak. Jangan kita menafikan. Contoh kita buat satu kebaikan, kita kata, patut kamu guna buat sini, buat sini, buat sini. Kita dari sudut kita memotivasikan tak apa. Tapi jangan kita mengaji kerana ada kemungkinan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang kebaikan yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, sebabkan itulah satu jaminan untuk dia terus berada di atas siratal mustaqim sampailah dia berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak dari sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ala siratal mustaqim, kerana nak menunjukkan kepada kita para rasul ini peranannya itu adalah sama. Dan dakwah mereka adalah sama. Jalan yang mereka bawa itu adalah sama. Jalan itu besar. Dan kebaikan-kebaikan di atas jalan itu sangatlah luas. Sangatlah. Baik. Kemudian, pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kita ada 12 minit ni, saya rasa kita akan berhenti pada ayat yang kelima ni lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tanzilal Azizir Rahim. Ya, inilah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, Al-Aziz dan Ar-Rahim. Baik. Yang pertama adalah perkataan tanzil. Turun. Al-Quran itu diturunkan. Ya, ini tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tanzil ataupun anzala dengan kata dasarnya anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadr syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran, dengan adanya alif itu, tanzil ini juga daripada perkataan anzala asalnya. Jadi menunjukkan bahawa ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang ceramah mungkin tentang nuzulul Quran, bagaimana tahapan-tahapan penurunan Al-Quran. Ini antaranya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada di langit dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke langit dunia pada malam Ramadan, pada malam Al-Qadar adalah anzala pun ke langit dunia. Manakala turun daripada langit dunia kepada Nabi SAW itu dengan perkataan nazala, tanpa ada alif. Nazala. Jadi perkataan tanzil ini yang menunjukkan dia yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara sekaligus. Yang mana Al-Quran ini bila kita katakan ia turun, maknanya dia berada di tempat yang tinggi. Kita katakan siratal mustaqim tadi, yang ini kepada tempat yang tinggi. Kerana Al-Quran itu sendiri asalnya tinggi. Dia membawa manusia kepada ketinggian. Mendekati Al-Quran membawa kita kepada ketinggian. Bukan di kalangan manusia, tapi lebih penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita katakan bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi menunjukkan bahawa ia datang daripada satu tempat yang bukan berada di dalam kawasan tempat tinggal kita. Dia diturunkan daripada tempat yang lain. Jadi sikap kita dengan Al-Quran ini, mungkin kita sekarang ni PKP kan, dah masuk MCO 3.0.
Ini mungkin banyak kita membeli barang. Tadi sebentar tadi pun kan, ada gangguan tadi sebab ada orang yang hantar barang. Kan. Sebab isteri saya tak ada. Kan. Ada hal dekat luar sekejap. Jadi bila datangnya barang sampai daripada tempat yang lain, kan, kita rasa gembira. Kan. Kita rasa seronok, rasa teruja walaupun bila kita nak unboxing barang tu kita dah tahu dah apa yang berada dalam tu. Kan? Betul tak? Mungkin orang perempuan banyak lah. Kan? Bila beli, tengok je kat bawah tu apa, lori pos laju ke apa, rasa seronok lah. Tak sabar nak ambil parcel ni. Kan? Walaupun kita dah tahu dah dalam tu ada apa. Tapi bagaimana kita dengan Al-Quran? Yang mana ia datang daripada tempat yang tinggi. Bukan daripada satu tempat yang kita ketahui. Yang ni dari sudut ghaibnya itu, dan sepatutnya kita nak kena rasa lebih teruja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Dan tanzil ini juga bila mana ia disebutkan ia turun daripada tempat yang tinggi. Sebagai contoh, kalau kita buat eksperimen, kita berada di tempat yang tinggi, mungkin tingkat paling tinggi KLCC, kita baling duit shilling, kita akan dapati dia punya force, dia punya dalam bahasa Melayu force je lah kan. Ini duit shilling tu mungkin boleh tembus orang kata apa, tin besi sebagai contoh. Sebabkan apa? Tekanan ni daripada tempat yang tinggi. Tapi kalau kita buat eksperimen, kalau kita berada di tingkat satu contoh, mungkin tak jadi apa-apa pun pada tin sebagai contoh. Jadi menunjukkan bahawa satu yang turun daripada tempat yang tinggi, dia menunjukkan satu benda yang agung, dan ucapan itu adalah satu benda yang berat. Benda itu adalah satu benda yang berat. Jadi Al-Quran, kalamullah, sebagai ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, ia satu benda yang berat. Bila makna dia benda yang berat, bukan bermakna kita tak payahlah nak tadabbur Quran, berat, ustaz kata berat, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, inna sanulqi alayka qawlan saqila. Allah kata kepada Nabi SAW, kami akan turunkan ayat Al-Quran ni yang akan menjadi berat. Bahkan berat ini bukan sekadar maknawi, dari sudut nak cuba, nak amal, nak sampaikan. Berat juga dari sudut fizikal. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Ahmad, ketika mana Nabi berada di atas unta Nabi SAW, turunnya suratul Ma'idah. Kaki unta Nabi SAW terkepak, tak boleh nak bangun disebabkan beratnya wahyu. Dari sudut fizikal pun berat. So apa yang nak disebutkan kepada kita bukan bermakna kita nak menolak Al-Quran, tapi kita ambil sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Ya, ini ambillah kitab ini dengan penuh kesungguhan. Kerana Al-Quran ini bukanlah seperti mana kitab-kitab yang lain kita buka baca, ini sambil-sambil kita tidur pun dah okey, tapi ini adalah ucapan-ucapan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlukan kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ni sampai 60 lebih. Kalau minggu lepas 55, hari ini 63. Terima kasih kepada kesungguhan yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai amal soleh. Baik, Allah kata turunnya Al-Quran ini Allah kaitkan dengan dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Makna Al-Aziz ini mudah fahamnya kalau kita sebut Maha Kuasa. Banyak perkataan yang lain pun menunjukkan Maha Kuasa. Tapi Al-Aziz ni sekurang-kurangnya ada dua ciri. Yang pertama, Allah Al-Aziz menunjukkan bahawa Allah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti, mutlak kekuasaan. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti yang tidak ada batasan, bukan sangat luas, yang tidak ada batasan. Yang kedua, Al-Aziz, apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan, mestilah dihormati dan mestilah diikuti. Baik. Sifat Al-Aziz ini yang tidak ada pada mana-mana manusia. Kerana apa? Ada manusia yang mana dia berkuasa tapi tak dihormati. Ada orang yang mana dihormati, kalangan ulama, tetapi dia tidak berkuasa. Kalaulah dia ada kuasa dan dihormati pun,
tidaklah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai mutlak kekuasaan dan segala arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipertikaikan. Dan Ar-Rahim, makna Ar-Rahim, kita dah tahu makna Rahim ni yang maha mengasihi, yang maha penyayang. Kita nak faham makna Rahim Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita lihat makna Rahim itu, mungkin ramai di sini adalah daripada kalangan ibu-ibu. Tahu bahawa Rahim yang ada pada diri ibu-ibu ni bagaimana sakitnya, mula dengan susahnya ketika mana janin berada di dalam rahim. Kita jagalah, tak mau bagi bagi terkena dinding ke, terkena bucu dan sebagainya. Jaga penuh dengan kasih sayang. Walaupun anak itu, janin itu nanti akan keluar menyebabkan habis berdarah kita, habis sakit kita. Mungkin ada sampai yang meninggal dunia. Tapi tidak pernah seorang ibu dia membenci kepada anak dia. Walaupun anak itu ketika mana ia dilahirkan, dia melukakan seorang ibu. Walillahil masalil a'lam. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi, iaitu di sudut rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia ini melakukan keburukan, walaupun manusia ini melakukan dosa, tapi dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dan juga memberikan keampunan kepada manusia. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Aziz Rahim? Belum kita habiskan. Kerana ia berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum. Ini yang kita sebut bahawa Al-Quranul Hakim ini sebagai satu yang terikat. Iaitu Al-Aziz, dia berkaitan dengan Wal-Quranil Hakim. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tanzil kitab yang berautoriti. Dalam Al-Quran kita sebut antaranya hukum hakam. Siapa yang nak kata orang ini masuk syurga, orang ini masuk neraka, orang ini diberikan balasan yang baik, orang ini diberikan balasan yang buruk, melainkan orang yang ada autoriti. Maka Al-Aziz, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Dan Ar-Rahim, walaupun sifat Allah Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim dengan innaka laminal mursalin. Allah mengutuskan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi kecuali menjadi rahmat. Walaupun Al-Quran telah ada hukum yang jelas. Orang ini sebegini, orang ini sebegini. Tetapi Allah mendatangkan Nabi sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Manusia mengetahui yang mana jalan yang betul, yang mana jalan yang tak betul. Dan juga Al-Aziz Ar-Rahim berkaitan dengan ala siratul mustaqim. Ini orang yang mana berada di atas jalan yang lurus. Ketika mana dia menyimpang daripada jalan yang lurus, maka Allah Al-Aziz, Allah berhak menentukan apakah hukum balasan kepada mereka. Tapi mereka yang istiqamah ala siratul mustaqim, berada di atas jalan yang lurus, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan. Jadi ada signifikan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Aziz Ar-Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di mana sahaja ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah akhiri dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ada kaitan dengan konteks ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang sebutkan, sama ada sebelum ataupun selepasnya. Dan kita akan tengok nanti bagaimana ayat yang kelima ini juga tadi kita sebut berkaitan dengan yang sebelumnya, dan ayat yang kelima ini juga akan ada perkaitannya dengan ayat yang selepasnya, insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang soalan, boleh sama-sama kita bincangkan. Saya tengok di chat ni ada. Baik, alhamdulillah. Kalau ada persoalan, ada jangan kita sama-sama bincangkan. Kalau ada nak unmute, tanya ataupun nak tulis di chat. Ya. Ada? Baik. Kalau tak ada, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahan kekurangan itu pada diri sendiri. Kalau tuan-tuan rasa apa yang saya berikan ini manfaat, tahuilah ini adalah rahsia-rahsia Al-Quran. Kehebatan itu bukan pada diri saya, tapi kehebatan itu pada Al-Quran itu sendiri.
Dan apa yang saya sampaikan ini hanyalah apa yang saya kutip daripada kalam-kalam para ulama, bukan datang daripada saya sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah kurang pada diri saya sendiri. Ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Tasbih dan Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.